ya, berikutan pengumuman keanggotaan kabinet, maka Majlis mengangkat sumpah telah pun disempurnakan pada hari ini pada suasana yang begitu hening dan bersemangat di Istana Negara. Ini merupakan satu permulaan baru saya kira dengan terbentuknya Kabinet Kerajaan Perpaduan ini mengisi beberapa janji awalnya. Meskipun ada sedikit expectation ataupun jangkaan rakyat yang sedang dipolemikkan, itu kita tahu apa dan mengapa. Dan hari ini, pada malam ini, sesi ini, kita akan memberikan suluhan secara lebih spesifik tentang Kabinet Perpaduan ini dalam mengisi agenda berlatar belakangkan beberapa cabaran. Cabaran pertama adalah tentang pasca pilihan raya ini, bagaimana kestabilan dapat dibina. Cadangan asalnya daripada titah tuanku adalah supaya wujudnya kerajaan perpaduan melibatkan Perikatan Nasional. Namun kita tahu ia telah pun menjadi satu yang berolah menjadi tanpa Perikatan Nasional, seperkara. Dan kita juga tahu cabaran yang dekat berkait tentang inflasi, kos sara hidup, memulihkan ekonomi dan juga berlatar belakangkan realiti tahun depan yang dikatakan akan mencabar dari sudut ekonomi, inflasi dan recession yang akan berlangsung. Jadi kestabilan itu sangat penting untuk berdepan dengan cabaran-cabaran yang sebahagiannya sempat kita sebutkan tadi dan juga cabaran-cabaran yang masih menanti yang belum kita fahami. Untuk kita menganalisis secara lebih lanjut tentang kerajaan perpaduan ini, kami bawakan tetamu saya yang begitu bersabar dengan kami sampai ke subuh macam mana? Okey, Doktor. Okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Saya tengok Doktor semangat datang tadi, saya pun rasa semangat balik kan. Bersabar dengan kami sampailah pengumuman terakhir pada dini hari 4.45 SPR mengumumkan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dari Universiti Malaya bersama menemani pada waktu ini, dan nanti kita akan bawakan juga seorang lagi penganalisis secara dalam talian. Kami masih cuba untuk menghubungi dan membereskan urusan-urusan teknikal bagi membawa masuk panelis yang kedua. Saya bersama Dr. Muhammad Taufik. Doktor, melihat kepada kita malam itu sampai pukul 5.30 pagi, Doktor. Ya. Dan pelbagai emosi kita pada malam itu, kita berhasil melihat keputusan yang sedemikian rupa. Saya nak mengeksplor istilah dia, meneroka emosi Doktor daripada tempoh ketika mana kita bersama subuh pada 20 hari bulan itu, sehinggalah pelbagai polemiknya, sehinggalah angkat sumpah hari ini. Bagaimana Doktor boleh mempersepsikan, menceritakan perjalanan daripada 20 hari bulan itu sehingga ke hari ini, Dr. Taufik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Tuan Syed Munawar, penonton-penonton sekalian, kita sekarang telah masuk ke satu keadaan di mana kita memerlukan keterbukaan politik dan kita melihat sebenarnya semenjak 19 November yang lalu dan kemudiannya apabila keluarnya keputusan pilihan raya pada kita lihat pada malam 19 pun belum lagi selesai hingga ke pagi seperti yang disebut oleh Tuan Syed Munawar dan kemudiannya berlangsungnya pelantikan Perdana Menteri dan hari ini kita dapat lihat angkat sumpah, majlis angkat sumpah Menteri-Menteri Kabinet. Sudah semestinya sebenarnya ahli akademik dan analisis politik yang tulen kita membawa satu suara daripada rakyat dan kita mahukan apa yang diaspirasikan oleh rakyat sebenarnya diterjemahkan dalam pembentukan kabinet. Dan dalam tempoh tersebut kita keluar mengundi sehinggalah hari ini. Saya yakin sebenarnya rakyat menantikan satu pembentukan kerajaan, satu keadaan di mana aspirasi dan inspirasi mereka itu diangkat. Namun kita lihat sebenarnya politik Malaysia yang dinamik itu tidak memberikan satu jawapan yang tepat. Parti manakah yang mampu untuk bentuk kerajaan secara dominan. Dan kita lihat ada satu kejutan. Bagi saya ini bukanlah satu kejutan dalam bidang sains politik, tetapi merupakan satu perkara yang sangat dinamik dan perlu kita terima sebagai satu budaya politik baru di negara ini. Dan sudah semestinya saya juga sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang warga negara, saya lesu dan letih melihat perkembangan politik negara. Tetapi saya yakin sebenarnya ini merupakan satu perkembangan politik yang perlu kita terima dan perlu kita lihat kita bergerak ke arah satu fasa yang lebih terbuka selepas ini. Dan apabila saya mencerap apa pandangan rakyat mengenai pembentukan kabinet, saya melihat bahawa ada yang kecewa misalnya dengan pelantikan timbalan Perdana Menteri itu bukan calon yang dikatakan mampu untuk memberikan satu imej yang baik kepada Perdana Menteri itu sendiri. Kerana bagaimana Perdana Menteri daripada tahun 1968 berkecimpung sebagai aktivis mahasiswa di MU waktu itu ataupun Universiti Malaya, maka
perjuangan dan semangat itu diterjemahkan menerusi pelantikan beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri dan kemudiannya tergugur ya apabila dipecat daripada jawatan tersebut dan kemudiannya kembali sebagai jawatan Perdana Menteri. Bagi saya ada ketimpangan sedikit apabila kita lihat pelantikan beberapa menteri itu sebenarnya tidak mengangkat aspirasi apa yang ditunjangi oleh Pakatan Harapan. Namun saya lihat ini sebenarnya perlu ditepis dan perlu ditangani dengan begitu baik oleh Perdana Menteri kerana kita lihat dengan semangat yang cuba dibawa oleh beliau sebagai seorang reformis dan apabila berlangsungnya perhimpunan dengan Jabatan Perdana Menteri bersama kaki tangan awam, beliau sebutkan tentang islah itu, perubahan itu dan disambut oleh Ketua Setiausaha Negara. Namun saya lihat ketimpangan itu muncul dengan pengumuman barisan kabinet segelintirnya tidak menepati aspirasi dan cita rasa rakyat. Tanyalah kepada mana-mana ahli akademik yang ada jiwa misalnya untuk berubah, ya, ada jiwa ingin melihat bahawa politik ini politik baru dan bersih dan telus. Tetapi saya lihat respon daripada rakan-rakan ahli akademik dan juga rakyat serta penyokong Pakatan Harapan, juga beberapa penyokong pembangkang sendiri pun, meskipun kita tidak boleh cerak bahawa penyokong pembangkang itu menyatakan mereka setuju sepenuhnya. Tetapi setelah berlakunya pelantikan Perdana Menteri, kita kena bergerak ke hadapan. Itu telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan pelantikan Menteri-Menteri Kabinet juga telah mendapat perkenan. Jadi apa yang perlu dilakukan selepas ini merupakan persoalan yang besar perlu dijawab oleh kita. Sebagai penganalisis politik, Doktor, ya, kita tahu bahawa rakyat punya aspirasi dan selalunya keinginan rakyat itu kita anggap sebagai sesuatu yang ideal. Tetapi politik ini adalah pentas yang pragmatik politik. Ada setengah menyebut sebagai real politik. Kerana itu kita lihat di kedua-dua belahan politik yang ada ini, mereka berubah 180 darjah daripada tempoh 14 hari berkempen. Dan ini realitinya. Kita harus berpada dengan apa juga bentuk blok penyatuan yang ada. Give and take kata orang di sana sini. Tetapi kita juga ingat bahawa PRU 14 sebelum ini dibubar Parlimen atas alasan kestabilan. Dan kita dapat kabinet pada hari ini. Adakah ini boleh kita anggap sebagai suatu kombo yang bakal membawa kestabilan untuk kita menongkah cabaran masa depan untuk 5 tahun? Jadi rakyat telah turun pada 19 November itu, mereka inginkan kestabilan politik. Dan apabila dinyatakan oleh Tuan Syed tadi, adakah ini kombo untuk membentuk satu kestabilan? Bagi saya masih terlalu awal untuk kita katakan keadaan demikian akan muncul. Kerana kita lihat yang pertama 19 Disember yang akan datang akan berlakunya sidang pertama Dewan Rakyat dan akan berlakunya undi percaya. Dan Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa beliau telah mendapat nasihat tidak perlu undi percaya. Tetapi beliau melihat bahawa untuk menangkis persepsi yang meletakkan apa saja persepsi negatif kepada beliau, yang tidak ada keabsahan lah, cerita-cerita tersebut, dan beliau ada political will untuk melaksanakan undi percaya. Saya lihat itu merupakan tempoh yang sangat getir kepada Perdana Menteri, apatah lagi dengan segelintir Menteri Kabinet yang tidak disukai oleh rakyat. Dan kemudiannya kita lihat dalam UMNO itu sendiri ada dua kumpulan, sebelum ini kita gelarkan kumpulan Putrajaya dan kumpulan PWTC, dan bagi saya gelora dalam UMNO itu masih belum selesai, kerana kita lihat gugurnya beberapa nama ahli parlimen yang pada peringkat awal yang kita jangka masuk juga dalam kabinet, tetapi tidak disertakan dan hanya disertakan dilantik hanya kumpulan PWTC semata-mata. Dan itu yang pertama saya nyatakan bahawa kegusaran, kegetiran pada sidang Dewan Rakyat yang akan datang. Dan kemudiannya sudah semestinya gelora yang wujud dalam UMNO itu sebelum ini mereka menjawat jawatan sebagai menteri, kemudian tidak dilantik semula. Dan bagi saya mungkin ada agenda ataupun pergerakan politik yang secara tersembunyi, misalnya mungkin MCA, MIC, beberapa ahli parlimen yang tidak menyebelahi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mereka mungkin merangka dan melihat bahawa perlu ada satu perubahan, kerana kabinet yang hidangkan, beberapa menteri kabinet itu tidak menepati cita rasa mereka ataupun cita rasa rakyat. Dan yang paling mengejutkan apabila beberapa
ahli parlimen atau sebelum ini ahli parlimen, calon-calon yang dicalonkan untuk bertanding PRU 15 kalah dalam pilihan raya. Kemudiannya dilantik sebagai senator. Jadi ini memberikan satu tamparan pemikirannya hebat terhadap penyokong-penyokong dan mereka yang sebelum ini melihat bahawa ada satu reformasi pentadbiran tapi tidak berjaya muncul setelah pembentukan kabinet. Ya, kita lihat juga Perdana Menteri yakin dengan penyertaan GPS, GRS, ia membawa kepada hampir 2/3. Itu satu gabungan yang besar. Maknanya kalau ada 1-2 yang tergelincir misalnya menjelang 19, mungkin tidak akan menggencatkan kerajaan perpaduan. Itu pun saya perkara berkait juga tentang Akta Lompat Parti. Dalam realiti itu, apakah masih ada kebimbangan untuk usul undi percaya pada 19? Kerana kebimbangan ini boleh muncul pada bila-bila masa sahaja. Saya pun bimbang pada peringkat awal ni nak datang untuk bercakap di sini dalam konteks menteri baru. Bagaimana naratifnya nak dibawa. Tetapi saya nyatakan pada diri saya dan secara jujur, saya perlu istiqamah. Saya perlu nyatakan secara konsisten bahawa kejujuran politik itu perlu diteruskan. Dan bagi saya kebimbangan itu perlu diletakkan dalam situasi politik Datuk Seri Anwar. Kerana sebelum ini kita lihat Perikatan Nasional menyatakan bahawa mereka telah cukup ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. 114 kerusi telah dimenangi ataupun telah berjaya dikawal oleh mereka. Tetapi kita lihat ada rentasan berlaku daripada GPS, GRS yang akhirnya memperkukuhkan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar sudah cukup kerusi dan sudah diterjemahkan melalui pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri. Dan inilah saya lihat sebenarnya politik ini sangat dinamik, tetapi setelah dilantik sebagai menteri yang menjaga portfolio-portfolio tertentu dengan 28 ahli kabinet ini, bagi saya pelantikan dan angkat sumpah sudah berlaku dan apa yang perlu dilakukan selepas ini, rakyat akan memerhatikan setiap tindakan mereka, adakah mereka laksanakan tugas atau tidak. Maka Perdana Menteri perlu pastikan dan tangani persepsi negatif dan apa-apa saja persepsi yang muncul dalam kalangan rakyat supaya kabinet ini merupakan kabinet perang untuk bekerja. Bukan kabinet hanya sekadar kabinet berterima kasih kepada kumpulan politik tertentu dan beliau kena buktikan dengan kadar segera tidak ada lagi tempoh honeymoon untuk memberi khidmat kepada rakyat. Ya, kita sudah 12 minit bercakap tentang secara retrospektif realiti sehingga kita tiba kepada hari ini. Sejurus kita kembali nanti mula melihat menyuluh kepada sosok yang mengisi portfolio di dalam Kabinet Perpaduan ini. Jadi teruskan kesihatan anda. To be certain on whether certain information are true or false, follow these tips. Accuracy. Is the news source a credible person or research? Authority. Identify the author of the news and ensure that they are experts in the field or whatever is being written about. Currency. Check the publication date. It may be an old article that was resurfaced for publicity and traction. Coverage. If the news is too short and not specific, it is advisable that you ignore it. Objective. Evaluate the possible purposes of a publication. If it serves no benefit or instead damaging and may result in chaos, it is better to avoid sharing. Tidak pasti, jangan kongsi. Adam, ada buat homework? Ada. Buat buku apa? Sains. Sains je? Kamu ni suka sangat belajar sains. Biasa bang. Ya Allah, tinggi dia, Bil. Kenapa ni, bang? Meter rosak kot. Takkan nanti kita pergi cek Ini mesti berpunca dari penapis air yang kita baru beli tu. Tahu tak? Perkakas elektrik yang ada pam atau pemanas akan guna lebih tenaga. Kalau kita nak jimatkan tenaga, kita kenalah matikan perkakas elektrik yang kita tidak gunakan.
Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Okey, ini secara langsung bercakap tentang kerajaan perpaduan dan menemani saya di studio adalah Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pengasis politik Universiti Malaya. Kita ada Universiti Malaya UM, kita gabungkan dengan ada yang ada 2 UUM. Ada Dr. Muhammad Syukri Syuib, penganalisis dasar politik, ekonomi dan antarabangsa bersama juga di waktu ini di secara dalam talian. Dr. Syukri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manis senyumnya. Ya, manislah senyum pasal Pak Tuan kita jadi host malam ni. Bukan sebab kabinet? Kabinet pun kerajaan perpaduan kan. Lain macam senyumnya tu. Perpaduan. Maksudnya apa? Senyum dengan angkat sumpah hari ni maksudnya doktor lega ke, gembira ke dengan kabinet yang ada ni? Sekejap lagi lah dapat tengok jawapan lah. Okey, maksudnya dia perlukan soalan. Dr. Syukri, terima kasih. Saya bersama Dr. Taufik pada waktu ini di studio. Dan Dr. Syukri melihat, tadi saya dan Dr. Taufik banyak menyingkap tentang perkembangan semenjak kempen semasa pemilihan, polemik pemilihan Perdana Menteri, sehinggalah kepada pembentukan kabinet pada hari ini. Jadi, untuk episod yang ini ataupun blok yang ini, mengapa tidak kita lihat pula tentang kabinet yang ada ini? Mungkin sinopsis dulu, ringkasan dulu. Apa pandangan Dr. Syukri terhadap keanggotaan kabinet itu, wajah-wajah itu, sosok yang dipertanggungjawabkan untuk setiap portfolio yang dinyatakan? Apa pandangan awak? Apa pilihan yang ada, itu saja yang ada, pasrah saja. Okay. Jadi kabinet ni kita tak boleh nak terlampau idealis sangat. Kita kena tengok pada realiti. Itu saja realiti orang yang ada. Jadi itu saja produk yang ada. Itu saja individu ataupun kualiti yang ada. Jadi itu boleh digunakan pakai. Dan mereka ni pun ada yang banyak pengalaman. Walaupun dengan pelbagai-bagai istilah, kita kena terbuka lah untuk menerima keadaan situasi semasa ini. Dan kalau kita melihat, mereka ini telah pun mengangkat sumpah sebagai senator yang jadi menteri. Kemudian nanti akan ada lagi, iaitu angkat sumpah sebagai anggota Dewan Rakyat. Tetapi menteri sudah angkat sumpah dan pilihan itu telah dibuat merentas daripada pilihan yang dibuat oleh rakyat. Tetapi walaupun ada rungutan yang menyatakan yang kalah pun dapat jadi menteri dan sebagainya, itu dalam aspek yang lain. Itu adalah bidang kuasa yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri sendiri. Dan juga kita kena ingat, kita ada banyak elemen-elemen geopolitik di Malaysia ini yang merangkumi aspek demokrasi parlimen itu. Jadi banyak nilai-nilai tambah, nilai-nilai luaran dan internal dan eksternal yang boleh kita lihat dalam faktor pembentukan kabinet yang berlaku pada hari ini, Pak Tuan. Dr. Syukri, sebelum saya beralih kepada Dr. Taufik, apabila Dr. menyebutkan tentang keanggotaan kabinet ini, ramai yang berpengalaman. Tetapi di waktu yang sama, kita jangan lupakan bahawa portfolio utama diberikan kepada mereka yang pertama kali menjadi Perdana Menteri. Pendidikan, itu satu yang kritikal, kesihatan. Rafizi memegang ekonomi. Jadi bagaimana kita mempersepsikan kompetensi tokoh-tokoh yang muda? Relatifnya mereka tidak muda sebenarnya, tetapi secara berbanding ramai yang lebih tua daripada mereka. Jadi kita anggap mereka wakil suara muda. Kompetensi wajah baru yang memegang portfolio besar dan penting sebegini. Iyalah, kalau tak diuji, masakan kita tahu bagaimana cabaran dan juga apa yang akan dibuat oleh mereka-mereka itu. Walaupun ada orang yang baru, saya fikir kita kena beri ruang masa. Terutama kita ada beberapa Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri yang cukup matang dalam konteks ini untuk mengemudi kabinet. Jadi mereka boleh tegur uruskan menteri-menteri baru ini. Sebab itu kalau kita lihat
mungkin kena ada backup yang kuat dari segi timbalan menteri dan sebagainya. Mungkin kalau menteri itu baru ataupun muda ataupun mereka ini baru bertatih menjadi menteri di kabinet, kita ambillah timbalan menteri yang profesional, mungkin orang yang lebih berpengalaman, boleh jadi mentor pula dan penasihat kepada menteri dan juga kepada kementerian itu sendiri. Jadi peran kita kena tambah baik pula peranan institusi timbalan menteri itu sendiri, saya fikir. Ya, betul. Timbalan menteri belum lagi kita saksikan. Bercakap soal kabinet perpaduan, kerajaan perpaduan ini, jadi expectation rakyat juga harus, ini malangnya Malaysia apabila kita kata keanggotaan kabinet, mereka ingin melihat representasi berasaskan kaum, berasaskan kedudukan geografi, siapa dari Borneo dan seumpamanya. Dan ada yang mengatakan bahawa ada seorang saja India yang berada dalam kabinet. Ini tidak menggambarkan wajah Pakatan Harapan khususnya yang digambarkan sebagai satu entiti yang pelbagai kaum itu. Bagaimana kita boleh menjustifikasikan ini? Kalaupun perlu dijustifikasikan, Dr. Taufik. Sebab itulah kita kena lihat sebenarnya dalam pembentukan kabinet ini, keanggotaan, komposisi itu. Adakah sebenarnya mewakili gambaran warna Malaysia ataupun hanya sekadar untuk kita menjaga hati setengah parti komponen. Tetapi mau tidak mau, politik yang pragmatik, kita lihat pembentukan kabinet dan pembentukan kerajaan ini akhirnya perlu bertindak ke atas political demands, bukan political will itu yang telah diperjuangkan sebegitu lama. Dan saya yakin sebenarnya rakyat faham dan rakyat lihat apa yang berlaku dalam politik negara ini berdasarkan kepada tekanan politik dan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri itu hanya berdasarkan kepada inilah sebenarnya permintaan rakan-rakan komponen. Dan walaupun ada yang khawatir, kecewa dan mereka melihat ada yang tidak kompeten untuk menjadi menteri, seperti mana yang Dr. Shukri sebutkan tadi, perlu bagi ruang. Tetapi sebenarnya saya kurang bersetuju sedikitlah ruang itu perlu diberikan. Sebab di peringkat awal tadi saya nyatakan bahawa kabinet ini kabinet perang. Kita berperang dengan COVID-19, kita berperang dengan ekonomi. Jadi perlu bagi tempoh latihan itu berapa lama. Dan kita memerlukan ahli kabinet dalam beberapa portfolio itu mereka yang ada wibawa, mereka yang pragmatik, yang faham tentang kehidupan rakyat. Kerana apa yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, Datuk Seri Anwar, ialah tentang rakyat. Bagaimana kehidupan rakyat dibaling, kemudiannya mahasiswa terbuka dan institusi akademik tidak dibisukan. Dan saya juga berharap misalnya KPI Kementerian Komunikasi bermula pada malam ini, iaitu apabila saya bercakap, saya ada kebebasan bercakap. Dan selepas ini saya juga tidak dilarang, tidak ada ruang yang menghalang saya. Saya tidak dibisukan sebagai ahli akademik. Dan inilah sebenarnya malam ini KPI kita untuk kita bergerak ke hadapan. Saya kurang bimbang sebab kita telah menemu bual awal yang berhormat Fahmi Fazil dan ini yang kita bicarakan bahawa YB Fahmi cukup steady untuk menerima keterbukaan. Bahkan saya kira itulah janji Pakatan Harapan sebelum ini yang mungkin tidak sempat dizahirkan dalam 22 bulan dahulu. Jadi tidak harus diulangi kesilapan itu, menggambarkan bahawa keterbukaan ini kalau diberikan peruntukannya, ruangnya, bahkan di RTM sekalipun, ia sebenarnya makin mengukuhkan agenda reform yang cuba dibawakan oleh Pakatan Harapan dan bukan sebaliknya. Kalau masih ada gag order, maka terbuktilah bahawa segala agenda yang dianggap sebagai reform itu tidak dapat dizahirkan bahkan di dalam platform yang didanai dengan sumbangan ataupun sumber awam ini. Saya beralih semula kepada Dr. Shukri bila disebutkan tadi soal wibawa, kerana wibawa ini kita harus lihat dalam bentuk yang macam mana. Satu dua tokoh, nama-nama besar yang ada wibawa antarabangsa. Bagaimana pula dengan yang baru-baru ni memegang portfolio besar yang kita sandarkan harapan yang banyak. Dr. Taufik tadi kata ini bukan coba-coba ini. Kita tidak perlu apologetic. Mereka harus pegang dan terus berlari. Komen balas Dr. Shukri. Ya, saya fikir dalam konteks itu adalah sebenarnya hak mutlak yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah dirundingkan dengan banyak orang yang perlu dirunding. Dalam pembentukan kabinet ni kita kena faham banyak benda yang perlu dirundingkan. Termasuk kalau kita lihat gabungan-gabungan parti, termasuk dalam konteks ini kerajaan kita hari ini bersifat confederation of party, Dia bukan lagi macam dulu Barisan Nasional ni dia multi party, duduk dalam satu gabungan. Ini gabungan. Pakatan Harapan ada banyak parti komponen. Barisan Nasional ada juga komponen. GPS ada komponen, GRS ada komponennya dan juga parti yang lain. Jadi banyak permintaan. Mereka ini juga memegang jawatan. Contohnya
kalau ambil Presiden Parti, dalam Pakatan Harapan sendiri ada berapa orang Presiden Parti. Barisan Nasional pun ada banyak Presiden Parti. Begitu juga komponen lain. Kemudian ketua-ketua sayap, pemudanya, wanitanya, puterinya, ya Seri Kandi lah dan sebagainya. Jadi banyak sayap-sayap ini. Jadi dalam konteks ini, kita pula kena faham yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri ini bukan ketua kepada semua parti ni. Dia hanya jadi ketua kabinet, ketua eksekutif. Jadi dalam konteks ini nak pilih itu kena mengikut parti juga. Kebetulan contohnya menteri-menteri ini namanya dihantar oleh ketua-ketua parti masing-masing, maka mungkin itu saja pilihan yang ada. Tetapi bagi saya dalam konteks ini, ruang dan peluang itu bukanlah soalnya kita nak mengukur kerja orang itu hari ini boleh buat ke tidak berdasarkan rupa parah dia, berdasarkan kepada ni dah, tetapi kita kena tengok nanti penilaian itu mungkin dalam beberapa bulan. Saya tak percaya kepada prestasi 100 hari. Tetapi apa yang kita nak tengok ialah dasar apa je nak buat secara jangka panjang sebagainya. Hasil kadang-kadang output kita tak boleh melihat output dalam masa yang singkat. Jadi sebab itu kita katakan bahawa dalam konteks ini kita sama ada bersetuju atau tidak, tetapi apabila angkat sumpah itu telah pun dikurnia dan dijayakan oleh Istana Negara itu, maka itulah ketua kepada kita di tiap-tiap kementerian itu. Maka mau tak mau kita kena bekerjasama, dan tetapi kena ingat menteri ini pun prestasinya bergantung juga kepada kewibawaan penjawat awam yang bersama di kementerian-kementerian itu dalam untuk melaksanakan dasar. Jadi perwakilan untuk melihat prestasi itu jadi luas sebenarnya skop dia tu. Jadi di situ menuntut kematangan dari segi orang politik dan juga pejabat awam untuk bekerjasama. Jadi saya fikir dalam hal ini kita tunggu dan sabar sekejap. Dalam konteks itu kita beri ruang dan peluang kepada menteri-menteri kabinet ni untuk bekerja, sama ada mereka ini mampu atau tidak. Nanti kita serah kepada Perdana Menteri untuk sama ada teruskan khidmat mereka ataupun berlaku pertukaran portfolio dan sebagainya. Dr. Shukri, saya berminat untuk memperpanjangkan sedikit apabila doktor menyebutkan tadi bahawa model struktur politik kita, kabinetnya dibentuk secara model konfederasi. Ya. Jadi kalau berdasarkan gambaran yang diberikan oleh Dr. Shukri tadi bahawa penama-penama untuk menganggotai kabinet datangnya daripada pihak parti. Saya bawa persoalan ini semalam, ada polemiknya, saya nak minta pandangan Dr. Shukri dalam hal ini, nanti juga mungkin Dr. Taufik, kerana misalnya GPS, pimpinan di Sarawak, ada yang menyatakan bahawa seharusnya dinyatakan portfolio dan pihak parti yang akan menentukan siapa yang... jadi kita lihat keterbatasan model memilih berdasarkan kompetensi dan juga sosok yang akan duduk di kerusi-kerusi tertentu itu. Apakah ini bererti kita harus mempunyai pemikiran jangka panjang untuk memurnikan lagi proses ini? Apakah kita ada option? Ialah sekarang kita bukan presidential election, tetapi kita lihat cabaran itu kini dan dimanifestasikan di dalam wajah kabinet yang kita lihat hari ini. Apakah perlu kita buat penyesuaian untuk masa depan? Ya, kita ini bersifat institusi, Pak Tuan. Jadi institusi itu kita bina berasaskan 4 elemen. Demokrasi, parlimen, raja dan perlembagaan itu sendiri. Jadi cara yang perlembagaan tetapkan kepada kita untuk memilih kerajaan ialah melalui pilihan raya. Dan apabila pilihan raya itu kita ada 222 kawasan yang banyak parti-parti ini bertanding. Jadi parti-parti gabungan ni meletakkan calon-calon mereka dan itu yang menang. Yang hari ini kita lihat yang ada ni menang dan mereka dia lantik pula dia menjadi anggota legislatif dan daripada legislatif itu menjadi kabinet ataupun eksekutif. Jadi 3 cabang ni terpengaruh akibat daripada pilihan raya. Jadi dalam konsep ini juga kalau kita tak berkehendakkan orang profesional sebagai berada dalam kabinet, tetapi dia akan melanggar prinsip iaitu ahli dewan rakyat ataupun dewan negara. Kalau Perdana Menteri mesti wajib datang daripada Dewan Rakyat. Tetapi kalau Menteri Kabinet, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet boleh datang sama ada daripada upper house atau lower house iaitu Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat. Sebab tu yang kalah pun isunya ialah mereka boleh jadi senator dan akhirnya menjawat jawatan di eksekutif sebagai menteri. Jadi konsep itu kita negara kita ni kita tak boleh ikut selera sesuka hati. Bahkan Perdana Menteri itu sendiri ada kebatasan iaitu batasnya ialah demokrasi institusi yang kita bina itu mesti berasaskan kepada perwakilan di 2 dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Jadi sebab itu saya kata limitasi untuk melantik kabinet itu agak terhad. Kalau kita letak orang profesional sendiri pun dalam parti contohnya, lama-lama mereka akan menjadi politician.
Mereka sudah tidak lagi dianggap accountant, lawyer dan sebagainya. Ramai saja orang profesional termasuk pensyarah sebagai contoh. Ya. Jadi dalam konteks itu, mereka ini apabila duduk lama dalam parti perlu menjawab jawatan dalam parti. Ya, jadi ketua bahagian, jadi pemimpin kanan sampailah menjadi pemimpin senior termasuk presiden, timbalan presiden, naib presiden sebagainya. Jadi dalam soal senioriti parti itu, orang-orang parti akan melihat bahawa bagaimana ketua mereka ini ataupun bos mereka ini akan dilayan oleh ketua kerajaan iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, bagaimana nak layan parti itu. Jadi penarapan, layanan dan keistimewaan sesebuah parti dalam gabungan parti-parti confederation ini adalah berasaskan kepada apa yang diberikan, apa yang ditawarkan, apa yang dilantikkan kepada pemimpin-pemimpin kanan dan juga pemimpin-pemimpin di dalam parti-parti yang berbentuk confederation parti yang memerintah negara hari ini. Ini bukan lagi bersifat multi-parti, tetapi dia bersifat confederation di kalangan parti-parti gabungan yang ada sebagai dalam kabinet dan pembentukan kerajaan pada hari ini. Hujah daripada kedua-dua panelis saya ini membawa kepada soalan susulan dan soalan eceran yang banyak, tapi saya masih dibatasi oleh masa 1 jam. Banyak 100 hari kompetensi dan juga soal struktur parti. Ini kita akan tangani selepas kita berjeda seketika. Kesabaran anda sangat dihargai. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Okey, dua tetamu yang menghangatkan perbincangan malam ini berkait tentang kerajaan perpaduan berlatar belakangkan majlis mengangkat sumpah oleh anggota kabinet yang kita saksikan pada petang tadi. Di studio Dr. Muhammad Taufik Yaakob dan secara dalam talian Dr. Muhammad Shukri Shuib. Hangat kita bicarakan, ada sisi pandang yang menarik dan saya sebutkan bahawa
ulasan dari kedua-duanya itu telah membenihkan lebih banyak soalan susulan, tetapi kita masih dibatasi harus usai perbincangan ini menjelang pukul 10 malam. Tapi ini tidak ekshaustif. Esok-esok doktor jangan serik datang lagi ya. Sebab hari itu kita istilah anak-anak muda kita sidai dia sampai pukul 5.30 masa hari pemilihan ataupun hari pengundian itu. Terima kasih kerana bersabar dengan kami. Saya bangkitkan beberapa sekurang-kurangnya 3 perkara. Pertamanya 100 hari ya, isu tentang 100 hari ini. Yang kedua adalah soal merit dan kompetensi kerana dianggap mereka yang kalah pun masih menganggotai kabinet. Dan yang ketiga adalah struktur parti itu sendiri. Kerana kita melihat mengapa kita punya limitasi adalah kerana senioriti parti itu memerlukan sampai bila pun kita tidak akan ada Perdana Menteri yang berusia 40-an. Kalau inilah modelnya. Sedangkan kita kata kita nak Perdana Menteri muda. Perdana Menteri kalau dengan struktur ini tak mungkin berusia 40-an, dia kena lewat 60-an kita bereskan 100 hari itu dulu. Saya agak setuju dengan Dr. Shukri bahawa 100 hari ini bukanlah satu ukuran yang wajar selain daripada ia selalu disalah tanggapi. Kerana yang harus kita fahami adalah bagaimana dasar akan dilaksanakan untuk tempoh penggalian penuh. Ataupun Dr. Taufik ada pandangan balas? Budaya 100 hari, menetapkan 100 hari untuk menilai kejayaan, bagi saya itu satu perkara yang ortodok dan lama perlu ditolak, dan bagi saya tidak perlu lagi diketengahkan. Kerana kita dikatakan bahawa kerajaan yang reformis, Islah, dan kita lihat penetapan 100 hari sebelum ini oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini pun tidak memberikan satu KPI yang cemerlang, menyatakan kejayaan kepada mana-mana kementerian. Dan ada menteri pun yang keliru 1 hari ini, apa yang perlu dibuat. Dan selepas 1 hari itu, adakah satu permulaan. Dan bagi saya, kena ada satu time frame yang betul-betul pragmatik. Kerana kita tidak boleh ubah satu negara itu dengan sekelip mata, semata-mata. Walaupun saya nyatakan di peringkat awal kita perlukan kabinet perang, tetapi jangan jadikan kabinet perang itu sebagai kabinet tebusan. Sukar untuk menjalankan tugas, perlu lihat kepada pandangan daripada mana-mana pihak, nak buat dasar polisi, kemudian bimbang jatuhnya kerajaan. Dan bagi saya yang penting, time frame itu perlu dijelaskan dengan sebenar-benarnya kepada rakyat bahawa 100 hari itu apa yang nak dilakukan. Hanya berkisar tentang polisi, dasar, dan ada kerjasama yang baik dengan kaki tangan awam. Kerana di negara Malaysia ini kita mengamalkan sistem berkecuali, bukan seperti US, sistem spoil. Bertukar presiden, bertukarlah kaki tangan awam. Tetapi saya lihat inilah yang perlu diterjemahkan dalam konteks yang baru. 100 hari itu ialah bagaimana untuk menjana satu dasar-dasar yang baru, dan kemudian selepas 1 hari itu barulah kita akan lihat bagaimana pelaksanaan di peringkat akar umbi. Jadi KPI-nya itu jangan kita salah tafsirkan KPI. Bagi saya kita telah lihat banyak KPI yang cuba diketengahkan oleh menteri-menteri, oleh PM sebelum ini, dan memualkan apabila KPI tak berjaya. Bagi saya KPI itu jangan menteri nilai menteri, Perdana Menteri nilai menteri, yang akhirnya syok sendiri KPI. Tetapi kita kena amalkan satu praktik yang baru. KPI menteri, Perdana Menteri itu dinilai oleh rakyat sendiri. Bagaimana? Saya bagikan satu cadangan. Misalnya kita lihat di beberapa buah negara, mereka menggunakan kaedah referendum. Misalnya di UK itu sendiri nak menilai sama ada nak duduk dalam Kesatuan Eropah ataupun kekal. Dan kita lihat kita juga ada institusi misalnya SPR. Jangan hanya SPR itu berfungsi ketika nak melaksanakan pilihan raya. Nak dapatkan respon daripada rakyat, apa dasar yang nak diterjemah dan dilaksanakan kepada rakyat, SPR boleh laksanakan referendum wakili kerajaan. Jadi berdasarkan referendum itu kerajaan dapat nilai, oh ini yang diterima oleh rakyat, ini yang sewajarnya tidak dilakukan oleh kerajaan. Bagi saya kita bergerak ke arah politik yang matang. Kalau kita menggunakan keadaan tersebut, pendekatan tersebut, saya yakin apa saja dasar yang nak dilaksanakan adalah berteraskan keinginan dan aspirasi rakyat. Saya masih ingin memegang hujah ataupun ulasan Dr. Taufik untuk perkara kedua yang saya timbulkan tadi berkait tentang kompetensi. Ada kritik yang mengatakan sudah tewas pun berada dalam keanggotaan kabinet. Tetapi kita tahu cabarannya kerana kompetensi ini kita memerlukan kepakaran, skill set, the right kind of attitude. Dan juga kita berada dalam lingkungan konfederasi yang disebutkan oleh Dr. Shukri tadi bahawa ini nama-nama yang diberikan oleh parti. Saya ambil contoh mungkin Tengku Zafrul kerana tewas, tetapi
dia suara UMNO ataupun wakil UMNO dan perlu mengisi dengan kompetensi skill setnya itu untuk MITI. Jadi ini adalah merupakan suatu keputusan yang pragmatik yang sebenarnya sudah boleh dijangkakan dan dipolemikkan awal pun sebelum pengumuman dah sebut-sebut nama Tengku Zafrul ni. Sebenarnya politik di Malaysia ini bukan semua rakyat tahu. Sama ada peringkat lapisan, peringkat dasar. Kerana ada beberapa pertimbangan politik yang kita lihat kadang-kadang tak masuk akal. Misalnya sebelum ini kita menyatakan bahawa kiamat politik lah kalau UMNO bekerjasama dengan DAP. Tetapi akhirnya berlaku kerjasama tersebut. Dan kemudiannya kita lihat Tengku Zafrul ni walaupun menteri daripada Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Anwar, sampai rakyat pelik kenapa Tengku Zafrul terus kekal dalam kabinet. Jadi kita mungkin berprasangka baik dengan kebolehan kepakaran yang Perdana Menteri lihat ada pada beliau. Tetapi dari aspek yang sebenar mungkin ada satu tangan-tangan gaib di belakang yang menyebabkan pelantikan beliau. Itu kita tidak tahu. Sebab politik ni seni serba mungkin. Hari ini kita musuh, esok kita kawan. Dan apa saja yang berlaku dalam politik ini bagi saya ialah melibatkan kuasa, matlamat itu sendiri. Dan saya yakin sebenarnya rakyat tidak tahu secara keseluruhan apa yang berlaku dalam konteks politik dan rakyat memerlukan satu penjelasan yang begitu terang dekat akar umbi apa yang telah dilakukan oleh Dr. Shukri, Dr. Taufik mengatakan bahawa rakyat tidak memahami sepenuhnya keputusan-keputusan yang pragmatik sebegini. Perlukah kita jelaskan ataupun portfolio tertentu ataupun kerajaan menjelaskan ataupun kita harus tunggu dan melihat elemen kompetensi ini dalam tempoh-tempoh tertentu? Bagaimana? Kita tadi doktor juga sebut kedua-duanya mengatakan sudah pun angkat sumpah. Jadi kita harus terus bergegas mengisi keperluan portfolio masing-masing. Tetapi tentu saja pahat masih berbunyi lepas rumah mengangkat sumpah pun. Jadi melihat kepada kebijaksanaan memilih ini, apa yang boleh kita fahami dan renungkan? Kita kena faham walaupun tema disebutkan konsep ni kerajaan perpaduan. Tetapi kerajaan perpaduan atau apa pun itu hanya pada nama saja, konsep saja. Tapi ini adalah Kerajaan Persekutuan Malaysia. Saya nak jelaskan bahawa apa saja nama, terma dan sebagainya yang diberikan. Tetapi berasaskan kepada perlembagaan yang 4 tadi itu, elemen demokrasi, parlimen, raja dan perlembagaan itu, maka terasnya ialah perkhidmatan Kerajaan Persekutuan, Kabinet Persekutuan kepada rakyat. Jadi biarlah menteri yang dilantik tadi itu dengan perkenan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong buat kerja dulu. Bagi mereka buat kerja, kita tengok dan sebagainya, apa dasar-dasar. Pada saya ialah kita nak tengok apa idea dan inspirasi yang boleh ditunjukkan oleh kepimpinan politik di kementerian itu yang boleh memajukan kementerian, melestarikan perkhidmatan setiap kementerian dengan menteri-menteri yang baru dilantik ini, mungkin yang dah ada pengalaman, yang baru boleh tuntut pengajaran daripada bekas-bekas menteri. Di situ ada Timbalan Perdana Menteri 2 yang merupakan senior, pemimpin senior dalam parti masing-masing. Satu daripada Barisan Nasional, Presiden, satu daripada Sarawak. Jadi dalam konteks itu boleh diambil pengalaman daripada Perdana Menteri juga. Jadi banyak juga bekas-bekas menteri yang ada itu. Kalau tak cukup dengan itu, saya memuji tindakan Datuk Seri Saifuddin yang kata nak belajar daripada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, nak tanya apa pandangan sebagainya. Itu cukup baik. Tanya bekas menteri yang sebelum ini supaya proses transisi itu berlaku dengan baik. Ini adalah walaupun apapun, Kerajaan Persekutuan ni kena buat kerja untuk rakyat. Jadi bagi perkhidmatan yang baik kepada rakyat itu melalui apa? Jalin kerjasama yang baik dengan penjawat awam. Jangan menteri pula bersifat ego. Dalam Quran disebutkan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau ego ni Allah Taala nyahkan daripada syurga. Itu apatah lagi kita sebagai pemimpin, kalau jadi pemimpin jangan ego belajar. Sebab itu jadi pemimpin, jadi menteri pun kena belajar. Sebab pemimpin ni proses pembelajaran yang berterusan. Kita tak kata jadi menteri is the ultimate. Jadi politik ini jangan kira politik ni sebagai profit. Apabila duduk dalam politik, jawatan menteri itu sebagai keuntungan kepada kerjaya kita. Jangan anggap bahawa jadi menteri ini, ini the ultimate sukses yang kita capai. Jadi itu defeat the purpose.
Kalau kita tengok Datuk Seri Khalid Nordin, naik Presiden UMNO jadi Menteri KPT hari ini, tuan-tuan. Sebelum ni pernah jadi Menteri KPT. Mungkin boleh ditambung kerja kementerian-kementerian yang sebelum ni. Mungkin ada idea dan saranan-saranan yang ditambah baik. Jadi banyak sebenarnya kaedah mentoring antara sesama menteri itu. Mungkin bekas menteri termasuk juga yang berada di pihak perbankan. Jadi kena ada kerjasama. Kalau kata perpaduan, apa konsep perpaduan ni? Perpaduan ni wal mau'izatan hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita kena berlapang dada, terbuka dan sebagainya, menerima teguran-teguran. Rakyat pun bebas macam kita di studio ni. Kita bebas untuk berkarya, berkritik, memberikan pandangan yang konstruktif, bukan didaktif. Jadi sebab itu kalau kita fikir, bagi saya keutamaan ialah memahami dasar. Menteri boleh dapat penjelasan daripada KSU yang ada. Kerana KSU ini adalah senior dalam proses pentadbiran di penjawat awam. Kita ada PTD, kita ada pegawai tadbir dan sebagainya. Maka boleh tanya mereka apa susun atur perjalanan kementerian-kementerian. Sebab kita kena faham bila kerajaan contohnya atas apa tema pun. Kalau dulu keluarga Malaysia, sekarang ini kerajaan perpaduan. Tetapi kerajaan persekutuan ni sama ada daripada dulu sampai sekarang ni, maksudnya tidak putus. Proses-proses perjalanan kementerian tu perlu berterusan. Contohlah, kita tak boleh katakan keputusan yang dulu kita masukkan 100%. Tak boleh, kita kena jalankan dulu sebab kita ada bajet, kena ikut bajet. Kemudian ada rancangan Malaysia kelima, 5 tahun rancangan Malaysia, kemudian kita sesuaikan pula dengan rancangan jangka panjang negara. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa apa saja tema kerajaan, kelestarian kerja itu perlu berterusan. Mungkin nak diolah peringkat awal ni, olah sikit-sikit dan sebagainya, mungkin perubahan-perubahan itu tetapi tidak bersifat revolusi dan drastik. Dr. Syukri, beberapa hujah tadi sangat menarik untuk kita berikan ulasan lanjut. Soal bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang harus membimbing ataupun menyantuni rakyat, bukan keanggotaan parti masing-masing. Jadi diberikan tadi anekdot bagaimana Menteri KDN yang baru berguru, bertanya pengalaman dengan mantan Menteri KDN yang lama. Itu harusnya rakyat fahami kerana realitinya kita tahu sesama pemain politik elit ini, mereka berkomunikasi dan sentiasa saja bersembang bergurau. Kita di bawah yang berantakan lebih-lebih daripada yang berada di atas itu. Itu selalu saya tidak dengari. Tapi apabila Dr. Syukri menyebut soal belajar dari pengalaman, kita tahu kompleksiti. Ini lecturer-lecturer ni tahu, VUCA. Jadi soal realiti cabaran dunia masa depan ini, selama mana yang diperlukan untuk keanggotaan kabinet baru ini fasih? Kerana dalam pengalaman kami pernah juga antara kabinet baru yang ditemu bual tersasul menyebut agensi yang bukan di bawah kementerian mereka. Itu pernah berlaku. Tapi saya ingin tanyakan ini selepas kita berehat seketika. Kembali sejurus selepas ini. Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Banteras Berita Palsu. Now we are about to unwrap this whole thing, so let's have a chat. You have to understand everybody has their own responsibility. I think the millennials are a generation of idealists. It's actually really cool. I feel quite proud, like a proud mama. I'm a proud mama. Terima kasih kerana menonton World Conti bukan sembang biasa. Sebab kata orang there's no lack of opportunities. Kita sentiasa bersedia baik untuk segala bantuan. Dan situlah kita rasa lepas ni kalau boleh buat lagi dan kita akan teruskan buat ya.
Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Okey, bicara naratif kita, minit-minit yang berbaki ni bercakap soal kerajaan perpaduan berlatar belakangkan majlis mengangkat sumpah oleh anggota kabinet tadi. Banyak kita bicarakan dua tetamu, Dr. Taufik dan juga Dr. Shukri Shuib secara dalam talian. Saya bangkitkan satu persoalan tadi, Dr. Taufik terlebih dahulu ya. Soal ada pandangan yang mengatakan apabila kita mengecilkan saiz kabinet dalam keadaan struktur pentadbiran kita yang agak besar ini memerlukan lebih ramai pegawai untuk menyantuni keperluan agensi-agensi yang pelbagai ini. Apa kebijaksanaan yang perlu agar keanggotaan kabinet ini boleh memberikan fokus kepada elemen dasar, tetapi keberkesanan agensi ini juga tidak terjejas disebabkan oleh besarnya saiz sesebuah kementerian? Yang pertama, ahli-ahli parlimen dan mereka yang telah berjaya dalam pilihan raya, mereka kena ingat bahawa apabila berjaya dalam pilihan raya tidak semestinya dilantik sebagai menteri atau timbalan menteri. Dan dalam zaman sekarang, mereka kena lihat bahawa nak serve ataupun khidmat kepada rakyat itu tidak semestinya atas kapasiti jawatan menteri, timbalan menteri. Maka bagi saya, seperti mana yang disebutkan tadi oleh Tuan Syed itu, bagaimana untuk kita buat adjustment. Ya, sudah semestinya beberapa ahli parlimen akan pergi jumpa Perdana Menteri, kata tak cukup bajet, ya, tak cukup dana, perlu diberikan pada akar umbi. Maka bagi saya yang penting bagaimana untuk ada adjustment dalam kalangan misalnya timbalan menteri. Ya, tidak perlu satu kementerian sampai 3 timbalan menteri hanya untuk jaga hati ahli-ahli parlimen tertentu atau parti komponen, ataupun perlu ada dinyatakan perlu ada 3 supul, 4 supul. Bagi saya itu dah tak perlu dah. Ya, apa kata kalau kita kemukakan kembali atau ketengah kembali jawatan setiausaha parlimen yang sebelum ini dijumutkan. Tetapi bilangannya itu berkadaran dengan apa yang perlu. Jumlah agensi. Dan kita kena lihat bahawa sekarang bukannya masa untuk kita beri tawaran hadiah sagu hati kepada mana-mana ahli politik yang membentuk kerajaan. Tapi mereka kena ingat bahawa mereka ada tugas yang besar untuk menjaga rakyat. Ya, bagaimana sara hidup rakyat itu perlu diutamakan. Harga barang yang melambung di pasaran. Ya, menteri kena cepat-cepat turun ke lapangan lihat bagaimana rakyat cukup makan atau tak. Itu yang sedang diperjuangkan oleh rakyat. Jangan kita sampai satu tahap masyarakat sivil ataupun individu yang ambil peranan kerajaan, menteri-menteri pergi bagi sumbangan pula kepada rakyat yang memerlukan. Jangan demikian. Sepatutnya kerajaan menjadi hero ataupun juara dalam keadaan tersebut. Dan inilah saya yakin sebenarnya kita perlu ada political will. Jangan kita hanya sekadar berhoneymoon dan melihat bahawa apa yang ada ini sebenarnya adalah satu anugerah Tuhan. Akhirnya menang secara tidak diduga dalam pilihan raya. Dan bagi saya kabinet-kabinet yang tidak perform selepas ini, Datuk Seri Anwar perlu ada political will untuk membuat rombakan dalam tempoh yang segera. Dia perlu faham, menteri-menteri kena faham, jangan guna tempoh 1 hari, guna tempoh mungkin 1 bulan sahaja untuk faham agensi-agensi yang ada di bawah mereka, cara kerja, kerana cara kerja itu perlu bergerak cepat dan kita kena bekerja cepat. Inilah sebenarnya yang diperlukan oleh rakyat. Rakyat sudah kecil hati, rakyat kecewa dengan apa yang berlaku sebelum ini. Dr. Shukri, ya, untuk kita baru saja melihat portfolio menterinya mengangkat sumpah pada hari ini, tetapi kita tahu juga bahawa ada elemen-elemen portfolio eceran daripada setiap kementerian itu mungkin akan dibedak-bedakkan. Belum pasti ini agensi ini pergi ke mana. Misalnya tadi ada saja yang bertanya dengan saya, dia kata di bawah kabinet yang ada ni kebudayaan ini pergi ke mana?
Dia tak nampak, dia mencari-cari. Nanti kami agensi budaya ni dia akan pergi ke mana? Kerja Dr. Shukri pula nak menjadi KSN memikirkannya. Dr. Shukri, tapi kita tahu apa yang berlaku bermula hari ini sehingga ke hari-hari mendatang ini. Tak mudah saya kira kalau kami memanggil menterinya hari ini duduk di sini dan bercakap. Mereka perlukan sedikit masa untuk fasih tentang kementerian masing-masing, Dr. Shukri. Ya. Sudah tentulah mereka perlu mendalami dulu portfolio dan sebagai bidang tugas. Sebab tu saya kata penting dapat taklimat dulu di kementerian dengan KSU, TKSU dan sebagainya. Tapi dulu saya pernah cadang dan sekarang pun saya nak cadangkan supaya kalau boleh kita buat cluster based governing. Cluster based governing ni macam mana? Contohnya kita ada kebudayaan, contoh berapa agensi yang ada di situ sebagainya sesuaikan masuk. Dan tema kebudayaan, warisan dan sebagainya satu KSU jaga. Kemudian belia contohnya, apa agensi yang ada di situ satu KSU. Kemudian contohnya pembangunan desa, luar bandar ni ada MARA, ada KEMAS, ada sebagainya agensi ini satu KSU. Jadi kalau tukar menteri sekalipun, dia ada cluster based governing dalam konteks jabatan-jabatan ni. Jadi kita gabungkan bila ada ubah suai nama-nama dan juga mungkin perubahan agensi-agensi dan institusi tertentu yang bersifat perubahan kementerian. Maka kita nak pindah, kita pindah KSU tu. Mungkin dalam konteks ini mungkin ada satu kementerian tu mungkin boleh ada dua KSU. Apa salahnya dia lagi memudahkan integrasi penjawat awam itu untuk membolehkan jabatan mereka itu tidak ke sana, ke hulu, ke hilir sebagainya. Jadi saya fikir atas tema kerajaan perpaduan ni mungkin dengan dua timbalan Perdana Menteri ini perlu memikirkan bahawa kita sudah kena atas dasar kalau politik pun kita boleh ada kerajaan yang bersifat confederation, why not kita ubah pentadbiran awam ni bersifat cluster based pentadbiran awam, bukan cluster bersifat menteri. Menteri cluster itu, menteri cluster ni tidak. Tetapi KSU itu perlu diikat ikut kluster. Contohnya pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan KSU satu, pengajian tinggi satu KSU. Jadi kalau digabungkan contohnya pun, jadi kita gabung KSU tu cantumkan dan kerancingkan dan akhirnya dua KSU berada dengan satu menteri sebagai contoh dan dipandu pula oleh timbalan menteri. Jadi ini mungkin inovasi pentadbiran awam perlu dilakukan. Kita sudah jarang mendengar apabila berlaku polemik di kalangan orang-orang politik ni, kita sudah terpinggir mengenai elemen memperkasakan birokrasi negara. Ini pada masa ini saya fikir penjawat awam susun atur tugasnya dan sebagainya. Selain itu, selain daripada kita nak fikir bonus dan naik gaji, kalau dapat tu alhamdulillah lah, syukurlah, lagi berpadulah kita. Tetapi dalam hal ini juga kena fikir Pak Tuan, dalam soal kita bantu penjawat awam ni, kita buat mungkin cluster based governing ni. Kemudian daripada itu juga saya fikir menteri ini perlu dipandu juga dari segi ada penasihat-penasihat di bawah setiap kementerian. Kalau dulu banyak penasihat di pejabat Perdana Menteri, penasihat itu, penasihat timur, penasihat utara, penasihat selatan, itu ini macam-macam. Tapi kalau kita contohnya Menteri Pendidikan contohnya, kalau dia kata dia agak baru, kita ambil lah orang yang ada pengalaman, yang mungkin ada idea sebagainya, ada satu dua orang untuk memberi nasihat secara profesional kepada kementerian, Jadi mungkin kita boleh adaptasikan pembudayaan keterbukaan sedemikian dalam tema kerajaan perpaduan ni. Perpaduan ni kita kena lihat juga bukan perpaduan sesama pemimpin-pemimpin parti saja, tetapi perpaduan tu perlu merangkumi pentadbir awam, juga perlu merangkumi dengan rakyat. Tak kira lah rakyat itu duduk di wilayah mana, negeri mana, parti apa pun, kena disantai. Baik doktor, cuma disebutkan tadi soal KSU untuk kluster. Umumnya rakyat ni dah fobia sikit dengan istilah kluster ni semenjak COVID. Tapi tak apa, itu soal pembudayaan, kita harus normalisasikan. Saya sangat berminat kalau Kementerian Pelajaran itu digabungkan dengan budaya, supaya kita bercakap soal pendidikan bukan hanya dalam kerangka sekolah, tetapi stakeholder, pemegang taruh yang lebih besar, masyarakat umumnya. Kita di hujung waktu, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Shukri dan juga terima kasih kepada Dr. Taufik menemani saya pada waktu ini. Kita doakan supaya anggota kabinet yang mengangkat sumpah pada hari ini dibekalkan dengan keikhlasan dan juga iltizam serta komitmen yang tinggi untuk membereskan segala cabaran yang kita hadapi kini. Mudah-mudahan mereka diberkati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam muhibah.